Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semua masih okey lagi? Okey. Okey lagi. Tadi dah ada berapa kelas lah? Semua diam. Kelakar kamu. Okey. Kita dah habis bab 1. Okey, untuk form T awak banyak belajar 3 bab. Okey, bab 2, bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey, sekarang kita masuk bab 2. Okey. Okey, bab 2 pangkalan data. Okey, untuk yang pertama 2.1, okey, pangkalan data hubungan. Okey, pengenalan. Okey, pengenalan dia dulu. Okey, bila sebut pangkalan data, okey ni pangkalan data di tengah ni. Okey, pangkalan data dia yang akan proses mesti ada data. Okey, dia akan simpan dalam pangkalan data ni ataupun dalam bahasa Inggeris ni database. Okey, database. Okey, dia akan proses dan keluarlah maklumat. Okey. Awak mesti tahu apa itu data dan apa itu maklumat. Okey, data. Dia punya keyword dia data ialah fakta mentah ataupun data mentah mengenai sesuatu yang tidak bermakna. Contohnya nama. Okey, nama. Dalam bilik kot, handphone awak. Okey, tidak bermakna. Contohnya je bagi kat sini contoh Ali. Okey, contohnya data dia Ali je. Okey, Ali. Memang tak membawa apa-apa makna. Okay, contohnya number 8. Satu number je 8. Tak membawa apa-apa makna. Sebab satu data mentah, L, lelaki. Tak membawa apa-apa makna. Okey, bila dia proses, dia masuk dalam database, dia pada maklumat ni, okey, awak masukkan nama Ali, awak masukkan 8 dan L, Januari 17. Okey, bila dalam proses, dia simpan dalam pangkalan data, lepas tu pangkalan data ni proses, dia menjadi maklumat. Okey, so maklumat adalah hasil yang bermakna daripada pemprosesan data, daripada data yang dimasukkan tadi dan diproses dalam pangkalan data, terhasillah satu benda yang bermakna hasil daripada pemprosesan data yang boleh digunakan untuk membuat keputusan. Contoh, okey, daripada awak masukkan nama Ali, umur, apa jenis ni, dapatlah ni lah satu maklumat. Satu maklumat lengkap. So namanya maklumat belajar yang bernama Ali. Okay, kita tahu Ali tu umur 17, bulan lahir dia Januari, saiz kasut dia 8, jantina dia lelaki. Kalau data, satu-satu data tu bahan mentah tu, bila dia satu, dia tak membawa apa-apa maksud. Bila gabungan di antara semua data ni proses, jadilah maklumat, baru dia berapa? Bermakna. Yes, bermakna. So boleh dapat beza di antara data dan maklumat? Boleh. Okay, good. Okay, kepentingan. Apa kepentingan database ni? Database ataupun pangkalan data. Okay, yang pertama, boleh menyimpan data yang banyak tanpa menggunakan ruang fizikal yang besar. Kita boleh simpan dalam ruang fizikal yang kecil je. Okay, ni yang pertama. Boleh menyimpan data yang banyak tanpa menggunakan ruang fizikal yang besar. Okey. Yang kedua, lebih mudah dan cepat untuk membuat carian. Nak cari data, awak search je melalui keyword apa-apa terus dia papar. Berbanding kalau awak guna secara manual, awak susun file, awak nak cari, susah kan? Kalau lah satu pelajar contohnya macam SMK apa-apa daripada form 1 sampai form 5, nak cari file, jenuh nak mencari. Contohnya kita ada file bilik profil pelajar kan, simpan file, memang penat nak cari. Separuh hari nak mencari, nak bercukup semua tu. Okay, bila ada database, itulah kepentingan dia. Kita senang nak buat apa? Senang nak buat? Carian. Okay, macam yang kat atas nombor 1 tadi, okay, boleh menyimpan data yang banyak. Kalau kita simpan file secara manual, kita perlukan satu ruang fizikal. Contoh macam kat sekolah, kita ada
bilik profil pelajar, satu bilik penuh dengan file. Jadi bila ada database, semua base computer base ni, jadi kita boleh gunakan ruang yang kecil lah. Contohnya dalam komputer je. Kita simpan dalam komputer saja, dalam database kita. Okay, so nombor 3. Apa kepentingan database nombor 3? Mudah untuk menambah data baru. Okay, kita pakai insert je. Ataupun update atau kemaskini data sedia ada. Senang kita nak tambah data baru, senang kita nak update ataupun kemaskini data sedia ada. Yang keempat, ramai pengguna boleh akses data dalam pangkalan data dalam masa yang sama. Boleh patutlah. Okey, ramai pengguna boleh akses data dalam pangkalan data pada masa yang sama. Contohnya kalau kita nak cari file dalam satu bilik kan, tak boleh kan ramai-ramai. Kalau habis kuat pun boleh masuk pun dalam 5-10 orang je. Kalau guna database, beribu-ribu orang boleh guna pada masa yang sama untuk mencari, untuk menambah, untuk mengemaskini. So boleh faham setakat ni kepentingan dia? Okay, good. Okay, yang kelima. Okay, lebih selamat sebab kita gunakan kata laluan berbanding dengan menggunakan file. File lagi tiba-tiba orang curi. Orang dengki dengan awak kan, orang curi file pelajar awak tu. Hilang. Lepas tu nanti form 5 nak edarkan balik, tak ada file awak. Jadi bila menggunakan pangkalan data ataupun database, okay, dia lebih selamat sebab kita boleh tetapkan kata laluan. Okay, boleh saya ke next slide? Boleh. Okay, good. Boleh. Okay, contoh pangkalan data kedai buku. Contohnya macam kedai buku koperasi kan. Okay, ini pangkalan data. Dalam pangkalan data ada beberapa table. Okay, table pekerja dalam ni. Ada table pembekal dalam ni. Ada table buku dalam ni. Table tu bukan table meja ya. Jadual. Jadual dalam ni. Okay. Kalau macam kita pakai sistem manual, kita paksalah wujudkan satu file untuk pekerja, satu file untuk pembekal. Kalau banyak pembekal, banyaklah nak kena simpan. Bila ada database, inilah. Dia guna ruang ini saja. Ini je ruang dia. Semua simpan dalam ni. Jadi kalau nak tambah beribu-ribu pembekal pun tak ada masalah. Senang je nak tambah. Okay. Komponen pangkalan data. Okay, tengok satu-satu. Okay, keseluruhan ni kita panggil jadual ataupun table. Okay, yang nama buku ni, ini adalah nama jadual. Okay, kalau tadi okey, jadual ini bernama apa? Nama jadual dia buku. Okay. Yang ini hitam ke atas ni kita nama dia nama medan ataupun field name. Okey, yang ini kita panggil medan. Yang atas sebelah ni nama dia. Nama medan. Yang maklumat semua satu-satu ni semua medan. Okey. Yang ini semua ni medan. Yang ini secara ni kita panggil dia record. Yang kalau secara menegak ni kita panggil dia medan. Setiap jadual table perlu ada satu medan yang unik. Nanti kita tengok apa unik. Okey, saya cakap secara ringkas. Satu medan yang unik iaitu medan tu dia tak berulang-ulang. Okey, contohnya nombor ISBN. Okey, contoh kat sini contoh untuk table ni nombor ISBN lah yang dia takkan berulang. Tengok kacau. Okey. Okey, latihan. Okey, apakah nama jadual di atas? Akila. Okey, Fatin jawab. Okey, apa nama jadual di atas? Murid. Okey, murid. Nak tulis nama jadual, kalau kat sini semua huruf besar, tolong ikut dia. Murid. Okey, huruf besar.
Label murid, okey betul. Berapakah rekod yang ada dalam jadual tersebut? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok. 5. Macam mana awak tahu rekod? Sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah rekod. Okey. Berapakah jumlah medan yang ada pada jadual tersebut? 4. 4. Okey, kita tengok betul ke 4? Okey, betul. Medan sini ya. Medan yang pertama, medan yang kedua, medan yang ketiga dan medan yang keempat. Apakah nama, yes, okey. Apakah nama medan yang unik? Yang tak berulang, itu unik. Kalau nama ada berulang kan, ada nama berulang ke tak ada? Okey, tapi nama dia boleh jadi akan datang dia akan berulang. Tiba-tiba ada nama Melin seorang lagi masuk dalam kelas awak. Okey, kelas pun ada berulang. Alamat pun ada berulang. So kat sini mana yang unik? No KP. No KP. Mana satu Malaysia ni awak cari pun ada yang sama. So nombor KP adalah unik. Kita belajar lebih detail apa itu unik. Okay, so nampaknya ada dah mula faham sikit basic. Cikgu, Ya. kenapa nama tu tak masuk? Kan saya cakap tadi, okey. Nama ni memang dia berulang kan? Nama ni memang tak berulang. Tapi akan datang tiba-tiba ada seorang pelajar baru masuk kelas awak, nama dia Siti Sarah. Nama dia Siti Sarah. Okey, jadi dia berulang lah. Nama ni dia tak sesuai jadi unik. Sebab dia akan datang dia kemungkinan ada nama yang sama. Okey, boleh jelas? Faham? So unik yang bermaksud unik ni dia takkan sama. Pergilah 10 tahun akan datang pun dia takkan sama. Okey, faham? Contoh macam awak lah, macam awak bila awak daftar masuk sekolah, awak ada nombor daftar. Setiap murid berbeza. Katalah dah sekolah tu dah 25 tahun. Okey, 25 tahun berapa puluh ribu pelajar pun saya tak tahu. Setiap pelajar mempunyai nombor daftar yang berbeza. Itu adalah unik. Walaupun namanya sama. Saya pernah jumpa pelajar nama dia sama, kebetulan nama ayah dia pun sama. Tapi kita dapat bezalah melalui nombor IC dan nombor daftar dia tu. Okey, jelas setakat ni? Jelas. Jelas. Okey, hasilkan pangkalan data untuk, okey. Ni dia suruh buat grup ni. Okey, awak buat yang kedai jual buah. Markah perpisahan. Itu je. Cuba buat. Okey, buat satu table. Dalam table tu, okey, dalam satu table tu mesti ada nama medan. Okey, nama medan dia apa? Contohnya kedai jual buah, apa? Kod buah. Nak jadi kod buah. Lepas tu jenama buah, nama buah, harga buah. Lagi apa? Pembekal. Boleh buat. Cuba buat. Tak apalah, yang ni awak buat dalam kerja rumah lah. Sekejap saya print screen. Saya hantar dalam grup. Sebagai buat kerja rumah. Sekejap saya terus masuk dalam grup. Buat dalam buku ke? Buat dalam buku lah. Buat dalam buku. G1, buat G1 dan G7. Okay, saya dah send. So kita akan sambung. Okay. Sekarang kita masuk kepada okey, kepentingan integriti. Okey, 2.1.1. Okey, setiap data dia ada kepentingan dia. Contohnya kepentingan integriti data. Awak akan belajar apa maksud integriti data. Okey.
Macam awak seorang pelajar, awak ada integriti awak sendiri, integriti seorang pelajar. Ya Allah. Okay. Awak akan belajar apa itu ketekalan data, apa itu kelewahan data. Soalan ini setiap tahun masuk. Dia akan bagi satu situasi. Okay, awak kena kenal pasti mana integriti data, mana ketekalan data, mana satu kelewahan data. Nah, ini sangat penting. Dan awak kena pandai beza. Okay. Okey. Ciri-ciri pangkalan data mesti mempunyai data integriti. Okay. Mesti mempunyai ketekalan data tu data yang tekal, data yang kuat dan mesti kurang kelewahan data. Tak ada banyak kelewahan data. Itu adalah ciri-ciri pangkalan data. Ingat ni 3 ya, ciri-ciri pangkalan data, integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Ada 3. Okey, apa itu integriti data, data integriti? Okey, iaitu data yang sempurna, tak ada salah langsung. Kesempurnaan data. Lepas tu ketepatan data, data yang tepat, data yang masuk tu tepat, tak tipu, tak ada awak curi mana-mana data, itu tak ada. Itu data tu memang awak yang dapat daripada hasil pemerhatian awak, hasil soal selidik awak, itu adalah data yang tepat. Awak tak ada ambil data tu dari internet, lepas tu jadikan data hak milik awak. Itu bukan integriti data yang baik. Dan kesahan data, validation. Itu adalah contoh integriti data. Okey. Kenapa penting integriti data? Okey. Dia penting untuk memastikan tiada ralat semasa kemasukan data. Tak ada ralat. Maksudnya bila awak masukkan data tu smooth je. Perjalanan awak tak ada ralat langsung. Itu adalah integriti data. Mengelakkan perubahan secara sengaja atau tidak sengaja kepada data. Nanti kita tengok lebih detail. Okey, boleh setakat ni? Ada soalan? Boleh. Okey. Okey, contoh. Okey, contoh nombor ISBN. Okey, pastikan tiada nombor ISBN yang sama atau berulang. Itu adalah contoh integriti data. Nombor ISBN mesti unik. Okey, hanya integer sahaja yang diterima. Contohnya kesahan. Okey, kesahan atau validation. Contohnya dah nama pun nombor ISBN, mestilah number je terima. Tiba-tiba awak nak tiba-tiba ada satu data ni boleh pula masukkan campur dengan apa dengan karakter kan, dengan string. Okey, M9 alamak. Ni malah pakai pen ni, tekan. M9787 contohnya. Ini tak valid lah. Tak sah. Sebab tu nanti dekat database awak tetapkan dia berbentuk integer. So faham? Okay, tak apalah kalau sama-sama pun tak apa. Nanti akan datang awak akan lagi jelas nampak. Okey. Apa itu ketekalan data? Okey, konsistensi sama je. Kalau situ guna integer, seterusnya integer. Tak ada campur integer lah, string tiba-tiba. Itu konsisten dan seragam. Kepentingan, memastikan data yang boleh dipercayai. Okey, keyword dia, kalau boleh dipercayai, okey, data itu data yang terdapat boleh dipercayai, itu adalah ketekalan data. Awak tengok keyword. Kadang-kadang pelajar dia susah nak hafal tapi dia tengok keyword je. Okey, kalau dia bagi saya data yang diperolehi boleh dipercayai, itu adalah ketekalan data. Kalau tadi apa? Okey, kalau tiada ralat semasa kemasukan data, perubahan secara sengaja atau tidak untuk mengelakkan perubahan secara sengaja atau sengaja, itu adalah integriti data. Kalau ketekalan data, memastikan data yang diperolehi boleh Dipercayai. dipercayai. Okey, contoh. Okay. Ini samalah. Nak tengok. Harga tidak sama walaupun buku yang sama. Contoh macam 918743. Sepatutnya sama kan sebab nombor ISBN dia sama kan. Tengok dekat table buku. Okey, tengok kat table buku. Buku yang number dia 9781473, dia dah tetapkan harga dia 40. Okey. Tapi bila tiba di table jualan, okey, kod buku ni okey.
Saya ulang lagi sekali. Okey, dekat table buku, okey, nombor ISBN dia 9781473. Harga buku dia berapa? Harga buku 40. okey, 40. Tapi bising saya. Tapi di table jualan, okey, kod buku yang sama, nombor ISBN yang sama 9781473. Okey, untuk Ali bin Abu, nama pelanggan ni harganya 40. Okey, betul. Untuk yang data yang kedua ni, maklumat yang kedua, okey 9781473. Okey, buku yang sama, patutnya harga dia 40, tapi di sini harga dia lain. Jadi tak boleh dipercayai lah. Harga tidak sama walaupun buku yang sama. Sebab tu dia kata kena seragam dan konsisten. Jadi kat sini pun dah ragu-ragu, macam tak boleh dipercayai data tu. Okey, jelas? Jelas. Okey, soalan tanya. Contoh kan, 9781400 ada ke dalam nombor ISBN buku? Tak ada. Ada kan? Dan tiba-tiba dekat jadual Dilan wujud. Namanya tidak wujud dalam jadual buku. Itu pun tidak boleh dipercayai. Tak konsisten, tak seragam. Sepatutnya nombor ISBN yang samalah. Kena ada 9178 sama ada. Ya Allah, nak saya tekan mouse. 9781473 atau 9781408 atau 9781207. Okey, nombor ISBN ni je yang perlu wujud di sini. Dan harga pun mestilah sama, yang berada yang sama dengan jadual buku. Okey, faham ketekalan data? Faham. Faham. Okey. Faham. Sekarang kita masuk ke lewahan data. Lewah, data yang lewah. Pertindihan data. Ya Allah, Alhamdulillah Khadijah duduk. Okey, pertindihan data. Okay, data tidak bertindih. Dan pengulangan data. Data tidak berulang. Okey, apa kepentingan tiada kelewahan data? Untuk mengelakkan pertambahan saiz pangkalan data. Okey, bila lagi banyak data yang awak ada, okey, lagi bertambahlah saiz pangkalan data tu. Okay, bila kita tiada kelewahan data, sepatutnya data yang berulang kita boleh kurangkan, kita boleh hapuskan data yang berulang. Okay, jadi kita dapat elakkan pertambahan saiz pangkalan data. Yang kedua, mengelakkan data menjadi korup. Korup tu apa korup? Korupsi. Korup tu apa? Kalau bahasa kita lah, bahasa-bahasa awak cakap ni, korup. Korup apa? Rosak lah, rosak. Bukan. Data menjadi korup, data jadi rosak. Data tu dah tak boleh pakai dah. Tidak efisien dan tidak konsisten. Ini adalah kenapa kita perlu elakkan kelewahan data. Untuk mengelakkan ni, data jadi rosak, data tak efisien, data tak konsisten. Dan juga untuk mengelakkan pertambahan saiz pangkalan data. Okey, ada berapa ciri-ciri pangkalan data? 3. 3 apa? Integriti data. Integriti data lagi. Ketekanan data. Ketekalan data dan yang terakhir? Kelewahan data. Kelewahan data. Okey. Contoh kelewahan data. Okey. Penulis. Okey, harga, kita tengok harga. Okey, medan nombor ISBN. Okey. Medan nombor ISBN ni untuk menghubungkan jadual buku dan jadual jualan. Jadi tak perlu lagi nak ulang nama penulis yang sama. Sebab sama je kan? 9781473 sama je. Jadi kita letak satu je lah, tak perlu ulang banyak kali. Dan masukkan medan penulis dan jadi tidak perlu lagi masukkan medan penulis dan harga ini boleh menyebabkan berlakunya kelewahan data. Itu data yang berulang. Patutnya bila dah ada rujuk kepada ISBN tu kita tak perlu letak dah nama penulis dengan harga. Itu adalah contoh kelewahan data yang berulang. Okey. Sekarang pukul apa? 1-3 minit. Teruskanlah. Sekejap saya nak tengok buku ni. Banyak tak? Pilihan ni.
Yes. Awak pakailah baju tu. Ha? Tak apalah, pakai baju tu pun cantik. Okey, model pangkalan data. Okey, tadi awak dah belajar pasal ciri-ciri pangkalan data. Awak dah belajar pasal ciri pangkalan data lah, ketekalan, integriti, kelewahan. So sekarang kita nak belajar model pangkalan data. Ini pun kena ingat. Okey, ada banyak jenis model pangkalan data. Okey, kita ada 4 model pangkalan data. Yang pertama hierarchy. Okay. Yang kedua rangkaian. Yang ketiga hubungan. Ataupun yang keempat objek oriented. Berorientasikan objek. Biasanya kita guna sekarang, kita guna inilah. Okey, kita tengok hierarchy. Okay, ini bentuk hierarchy. Macam kita buat apa? Peta-peta minda apa macam ni lah. Okay. Hierarchy. Ini bentuk hierarchy lah. Okay, dia adalah model yang paling awal. Model yang paling awal dibina. Okey. Data disusun dalam bentuk pokok. Okey, ada pokok dia, betul ada cabang dia, ada cabang-cabang lagi. Itu yang dikatakan dalam bentuk pokok. Hubung satu induk, ni satu induk dengan satu atau lebih anak. Okey. Dalam kedai ada pembekal, ada buku, ada pelanggan. Dalam tebel buku ada belian, ada stok, ada jualan. Itu yang dinamakan data disusun dalam bentuk apa? Hierarki. Hierarki ataupun dalam bentuk pokok. Awak ingat kalau lebih gambar macam ni, awak tahu okey, ni bentuk hierarki. Okey, induk. Okey, tengok dia kata data disusun dalam bentuk tu, okey. Kita ada anak dia. Lepas tu ada anak lagi. Okey, contoh. Contoh macam ni. Okey, dalam tebel kedai, okey, kita ada nama kedai, nama alamat kedai. Dalam tu ada tebel pembekal, ada buku, ada pelanggan. Dalam buku ada belian, ada stok, ada jualan. Ini adalah contoh model apa ni? Model bentuk Hierarki. Hierarki. Okay, entiti ataupun nama jadual. Okay, attribute dia. Sekarang kita tengok yang kedua, model rangkaian. Tengok lebih kurang sama je kan? Lebih kurang sama je dengan yang model hierarki tadi. Okey. Dia dicipta, model rangkaian ni dicipta adalah untuk mengatasi kelemahan model hierarki. Okey. Dia juga disusun dalam bentuk pokok, tetapi dia ada hubungan yang banyak dengan induk. Kalau tadi dia tak ada kan pembekal, dia tak ada kan? Dia tak ada hubungan kepada belian. Okey, buku je ada hubungan dengan belian. Betul tak? Betul. Jadi model rangkaian ni dia dibina untuk mengatasi kelemahan model hierarki. Jadi dia ada lebih banyak hubungan. Okey, contohnya tebel belian ada 2 induk. Okey. Tebel belian kita ada induk pembekal, dia ada induk buku. Tebel jualan pun dia ada induk buku, dia ada dengan induk pelanggan. Okey, stok dia ada induk buku lah. Kalau macam tadi belian hanya ada induk buku je, stok pun ada induk buku, jualan pun ada induk buku. Kalau model rangkaian ni, okey, dia bertambah lagi hubungan dengan induk tu. Okey, so kita seterusnya. Okey, contoh macam ni. Kalau tadi pembekal tu tak ada pun nama attribute dia kan. Bila dah ada hubungan berjenis rangkaian ni, tadi kita dapatlah keluarkan attribute dia sebab dia ada banyak hubungan. Okay, ID pembekal dia, dia akan link dengan ID pembekal. Itu kita buat relationship, hubungan. Dia ada hubungan dengan pembekal melalui ID pembekal. Okay, tebel pembekal ada hubungan dengan tebel belian. Jadi tukar nama medan nama pembekal kepada ID pembekal. Tak apa, nanti awak jangan pening-pening ini nak tunjuk gambar rajah je. Nanti bila awak dah masuk penormalan, baru awak tahu apa itu hubungan. Okay. Kita tukar nama pelanggan jadi ID pelanggan. Sebab kita nak buat hubungan, kita kena ada kunci. Sini kunci primer dekat ID pelanggan. Di table pelanggan adalah kunci primer ataupun kunci utama. ID pelanggan di table jualan dia adalah kunci asing. Jadi kita boleh buat hubungan di sini. Nanti pun awak akan belajar kunci primer dan kunci asing itu apa. Cuma awak tahu bentuk dia je dah. Okey.
Ini relational ataupun hubungan. Model jenis hubungan. Okey, tengok. Model yang sering digunakan, okey, sekarang pun ada juga gunakan. Kita data disusun dalam bentuk jadual atau laju dan baris, mudah dibina dan digunakan dan diuruskan. Okey. Kalau bentuk macam ni adalah bentuk hubungan. Okey, buku dia connect dengan belian, dia connect dengan stok. Okey, belian pun dia ada hubungan dengan pembekal. Okey, pelanggan pun dia ada hubungan dengan jualan, dia ada hubungan dengan staff. Okey, contoh macam ni. Ini nanti dalam database pun masih guna lagi yang ini. Masih lagi ada setengah database masih guna yang ini. Contoh model hubungan akan digunakan dalam projek SPM. Kita guna yang ini dalam ZAM. Saya nak tunjuk kamu, tak payahlah. Tak apa, nanti saya tunjuk. Okey, sekarang berorientasikan objek. Model yang baru, okey, sama seperti model hubungan tapi boleh menyimpan data yang kompleks seperti gambar, video dan audio. Dia boleh lagi banyak simpanan data dia. Menyimpan data sebagai objek. Hubungan banyak ke banyak ataupun M to M, many to many. Okey. Kenapa? Seluar. Tak payah, dah pakai skirt tak payahlah. Ganggu je. Awak duduk sana. Okey. So kita ada berapa jenis model? 4. 4 apa? First kali apa yang mula-mula sekali diperkenalkan model apa? Hierarchy. Okay, hierarchy. Yang kedua model apa? Rangkaian. Okey, rangkaian. Okey, yang ketiga? Hubungan. Hubungan. Okey, yang keempat, yang last kali? Berorientasikan objek. Okey, berorientasikan objek. Okey. Awaknya hanya tahu bentuk dia je. Lepas tu nanti awak dah mahir kenal, awak dah kenal bentuk setiap model, insya-Allah awak boleh jawab. Okey, contoh dia macam ni. Okey, kelas buku, okey, objek dia. Dia simpan objek dia, okey. Tajuk buku, okey, objek dia Fantastic Beasts. Dia simpan dalam bentuk objek. Dia juga boleh simpan dalam bentuk image, gambar buku. Sebab tu dia berorientasikan objek, sebab dia boleh simpan objek. Okay. Kelas pembekal mewarisi semua atribut buku. Okey, tak payah masuk ini. Nanti kita masuk hari Khamis. Okey, kerja awak sekarang, awak buat buku purple ni. Okay, awak buat buku purple ni, muka surat 3. 4. Okay, yang nombor 4 ni awak tolong cari sendiri dekat internet. Okay, contohnya perisian hak milik Microsoft Word tu jenis perisian dia apa? Kena cari sendiri yang nombor 4 tu. Okay, nombor 5, yang itu ini sebagai maklumat tambahan. Okay, muka surat 5. Kita dah belajar juga integrity. Okay, boleh rujuk buku teks. Okay, nombor 6 dan nombor 7 sampai nombor 9. Okay, hari Khamis kita akan bincang sekejap yang ni dan kita akan terus masuk apa itu entity, apa itu attribute, apa itu semua segala-gala lah. Ini banyak melukis ya lepas ni. So ada soalan? Tak ada cikgu. Tak. Okey, tak ada. Faham? Kalau tak faham boleh tanya nanti. Okey, tak boleh PM saya. Okey, ada masa lagi dalam 1.20 kan, 1.30 kan. Okey, nanti saya akan stop kelas. Awak terus buat sambil-sambil tu terus buat dalam buku ni muka surat 3 sampai muka surat 9. Okey, kelas, terima kasih. Assalamualaikum.